Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. Sejarah SPM. Saya Cikgu Suraya binti Abdul Rahim dari SMK Tengku Sulaiman Berseri Perlis. Okey. Masihkah pelajar ingat pada minggu lepas, slot yang sebelum ni kita telah mempelajari mengenai Malayan Union. Okey. Jadi tajuk pada hari ini bab 5, pembinaan negara dan bangsa yang merdeka. Iaitu bab 5 ni mengenai persediaan negara kita ke arah kemerdekaan. Jadi sebelum ni, penduduk di tanah Melayu kebanyakannya menentang Malayan Union dan Malayan Union tidak berjaya dilaksanakan. Dan seterusnya, ditubuhkan pula perjanjian Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey, selepas itu British telah berusaha menyediakan negara kita ke arah kemerdekaan, iaitu bermula dengan sistem ahli dan juga pakatan murni. Jadi tajuk pada hari ini ialah yang pertama sistem ahli, yang kedua ialah pakatan murni. Okey, apakah maksud sistem ahli? Itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Faktor pengenalan, ciri-ciri sistem ahli, proses pelaksanaan dan kepentingan sistem ahli. Apakah maksud sistem ahli? Sistem ahli merupakan sistem yang melatih penduduk tempatan dan kaum lain menerajui pentadbiran tanah Melayu. Jadi ini adalah maksud sistem ahli. Sistem yang melatih penduduk tempatan dan juga kaum lain. Kaum lain tu termasuklah orang Cina, orang India, untuk menerajui pentadbiran tanah Melayu. Okey, latar belakang sistem ahli. Siapakah yang mencetuskan idea sistem ahli ni? Yang pertama, ia dicetuskan oleh Datuk On bin Jaafar dan setelah berbincang dengan Sir Henry Gurney di Kuala Lumpur. Sir Henry Gurney telah mencadangkan agar model negara Kenya dan Rhodesia Utara dilaksanakan di tanah Melayu. Maksudnya, Sir Henry Gurney dia cadangkan supaya bentuk negara kita yang akan merdeka ni mestilah mencontohi, ambil contoh daripada negara Kenya dan Rhodesia Utara. Okey, mengapakah British ingin memperkenalkan sistem ahli? Ya, yang pertama, cadangan untuk membentuk sistem ahli ini adalah selaras dengan hasrat British untuk menjalankan dasar dekolonisasi. Apa maksud dasar dekolonisasi? Dekolonisasi ni dia berlawanan dengan kolonisasi. Kolonisasi ialah penjajahan. Dekolonisasi ialah dasar membebaskan tanah jajahan. Masihkah pelajar ingat dengan Piagam Atlantik yang telah dikeluarkan selepas Perang Dunia Kedua? Piagam Atlantik telah dicadangkan supaya negara-negara penjajah membebaskan tanah jajahan. Jadi, sistem ahli ini adalah selaras dengan dasar
dekolonisasi, iaitu negara-negara jajahan membebaskan tanah jajahan. Yang kedua, mengapakah British ingin memperkenalkan sistem ahli? Kerana British berpendapat bahawa tekanan daripada pihak Parti Komunis Malaya akan dapat dikurangkan dengan adanya sistem ahli. Maksudnya, di sini ialah British ingin mengurangkan pengaruh Parti Komunis Malaya di kalangan penduduk tanah Melayu. Jadi, jikalau British perkenalkan sistem ahli, berkuranglah penduduk di tanah Melayu yang akan terpengaruh dengan Parti Komunis Malaya. Okey. Proses pembentukan sistem ahli. Pada bulan Februari 1950, sistem ahli telah dibincangkan dan dipersetujui dalam mesyuarat Majlis Raja-Raja Melayu. Okay. Dan pada Julai 1950, satu rundingan antara pihak British dengan wakil penduduk tanah Melayu telah diadakan di King's House, Kuala Lumpur. Dan di dalam mesyuarat tersebut, Sir Henry Gurney telah menjemput Datuk On bin Jaafar, iaitu yang di-Pertua UMNO, Datuk Hamzah Abdullah, Menteri Besar Selangor, kemudian Raja Uda dan Datuk Nik Ahmad Kamel yang mewakili UMNO dan orang Melayu. Wakil orang Cina ialah Encik Yong Shuk Lin dan wakil orang India ialah Datuk EEC Turai Singgam, dan mereka telah bersetuju dengan pembentukan sistem ahli. Okey, ciri-ciri sistem ahli. Apakah ciri-ciri sistem ahli? Yang pertama ialah Kabinet Bayangan yang terdiri daripada beberapa orang pegawai tadbir dan tokoh masyarakat untuk memegang jawatan yang dibentuk. Kabinet Bayangan ni bayang-bayang lah. Jikalau negara kita merdeka, inilah dia ahli-ahli kabinetnya, iaitu yang terdiri daripada pegawai tadbir dan tokoh masyarakat. Yang kedua, ciri sistem ahli ialah anggota sistem ahli dikenali sebagai ahli. Contohnya, ahli hal ehwal dalam negeri. Yang ketiga, ciri-ciri sistem ahli ialah pelantikan ahli dibuat oleh Pesuruhjaya Tinggi British dengan persetujuan Majlis Raja-Raja Melayu. Yang keempat, ahlinya terdiri daripada 9 anggota, iaitu 5 orang penduduk tanah Melayu dan 4 orang pegawai Inggeris. Daripada 5 orang penduduk tanah Melayu, 3 orang Melayu, 1 Cina dan 1 India. Jadi inilah dia keanggotaan sistem ahli. Ada 9 anggota. Okey. Dan yang seterusnya ialah, ciri-ciri yang seterusnya ialah ahli-ahli diletakkan di bawah kuasa Pesuruhjaya Tinggi British. Okey, ini formula untuk ingat ciri-ciri yang cikgu sebut tadi, iaitu dengan menggunakan kata kunci. Yang pertama, kabinet. Yang kedua, anggota. Yang ketiga, lantik. Yang keempat, 9. Dan yang kelima, kuasa. Jadi pelajar boleh ingat kabinet, kabinet bayangan. Anggotanya dikenali sebagai ahli. Lantik, siapa yang lantik ahli? Pesuruhjaya Tinggi British. 9, terdapat 9 orang anggota. Dan kuasa. Dan ahli terletak di bawah kuasa Pesuruhjaya Tinggi British. Ini salah satu cara lah untuk mengingat fakta sejarah. Okey. Keanggotaan sistem ahli. Ini di antaranya nama-nama ahli dan portfolio yang dipegang. Datuk On Jaafar memegang portfolio sebagai ahli dalam negeri, O.A. Spencer, ahli ekonomi, Tunku Yaakob Ibni Sultan Abdul Hamid, ahli pertanian dan perhutanan, Dr. Lee Tiang Keng ialah ahli kesihatan, Datuk EEC Turai Singgam ialah ahli pelajaran, J.D. Hodgkinson, ahli perindustrian dan hubungan sosial, J.D. Mead, ahli perumahan dan kerja raya, Datuk Mahmud Mat, ahli tanah, pelombongan dan perhutanan.
Okey, proses pelaksanaan sistem ahli. Bagaimanakah sistem ahli ini dilaksanakan? Yang pertama, ahli yang dilantik bertanggungjawab menjaga satu portfolio yang mengandungi beberapa buah jabatan kerajaan. Dia jaga satu portfolio. Mungkin portfolio dia pendidikan. Jadi di bawah pendidikan ada beberapa jabatan kerajaan. Yang kedua, ahli yang dilantik akan menguruskan pentadbiran harian jabatan mengikut dasar-dasar sedia ada. Jadi ahli itu akan jalankan pentadbiran harian jabatan. Dan yang ketiga, ahli bertanggungjawab mencadangkan undang-undang yang berkaitan dengan jabatannya untuk dibentangkan dalam Majlis Perundangan Persekutuan. Jadi tugas ahli, dia cadangkan undang-undang berkaitan dengan jabatannya dan dibentangkan dalam Majlis Perundangan Persekutuan. Ahli berbincang dengan pegawai kanan British untuk dapatkan persetujuan bersama dalam menyediakan cadangan undang-undang. Jadi ahli dia tak boleh buat keputusan sendiri. Dia perlu berbincang dengan pegawai kanan British untuk dapat persetujuan bersama dahulu. Dan kemudian Pesuruhjaya Tinggi akan memberikan arahan dan persetujuan dalam perkara tersebut. Last sekali, akhir sekali, Pesuruhjaya Tinggi jugalah yang buat keputusan dalam persetujuan tersebut. Jadi, selalunya cadangan dan undang-undang itu merupakan pendirian pentadbiran British. Jadi, maksudnya sistem ahli ni masih bukan bebas 100% lah lagi untuk mentadbir. Penduduk tanah Melayu bukan 100% lagi bebas. Kerana masih lagi di bawah masih lagi perlu dapatkan persetujuan daripada pentadbiran British untuk laksanakan undang-undang. Okey. Formula. Macam mana nak ingat proses pelaksanaan tu? Yang pertama, jaga, kata kuncinya. Yang kedua, urus. Yang ketiga, cadang. Yang keempat, bincang. Yang kelima, arah. Yang keenam, diri. Jadi ini cadanganlah kepada pelajar untuk mengingati proses pelaksanaan sistem ahli. Contohnya, jaga. Setiap orang ahli jaga satu portfolio masing-masing dan terdapat beberapa buah jabatan di bawah satu portfolio. Jadi cadang. Contoh, cadang. Ahli akan mencadangkan undang-undang untuk dibentangkan dalam Majlis Perundangan Persekutuan. Okey, ini salah satu cara untuk ingat fakta lah, no? Dengan menggunakan konsep kata kunci. Okey. Kepentingan sistem ahli. Apakah kepentingan sistem ahli? Sistem ahli merupakan tapak asas yang penting untuk melatih orang tempatan ke arah berkerajaan sendiri. Jadi dia melatih penduduk tempatan macam mana cara nak memerintah kerajaan sendiri. Yang kedua, memulakan proses perpaduan kaum di Persekutuan Tanah Melayu. Sebab apa ia memulakan proses perpaduan? Kerana ahlinya merupakan gabungan pemimpin daripada pelbagai kaum yang terdapat di negara ini. Ada orang Melayu, ada orang Cina, ada orang India. Dan yang ketiga, merupakan asas penting untuk menentukan kemerdekaan yang bakal dicapai mendapat sokongan seluruh penduduk Persekutuan Tanah Melayu. Jadi sistem ahli ini menentukan kemerdekaan yang akan dicapai nanti tu mendapat persetujuan seluruh penduduk Persekutuan Tanah Melayu. Okey, kita terus kepada latihan untuk menguji pelajar. Adakah pelajar faham dengan apa yang cikgu ajar sebentar tadi? Iaitu soalan objektif. Apakah kebaikan sistem ahli kepada penduduk Persekutuan Tanah Melayu? A. Mendapat peluang mentadbir kerajaan. B. Mengekalkan pentadbiran tradisional. C. Mendapat pengiktirafan kuasa besar. D. Menjimatkan wang kerajaan. Okey, sistem ahli. Latih penduduk tempatan dan kaum lain menerajui pentadbiran Tanah Melayu kan? Dan kepentingan sistem ahli melatih orang tempatan berkerajaan sendiri. Memulakan proses perpaduan kaum. Kemerdekaan yang akan dicapai dapat sokongan seluruh penduduk. Pendedahan kepada penduduk tempatan menerajui sendiri kerajaan. Jadi jawapannya ialah A. Mendapat peluang mentadbir kerajaan. Soalan kedua.
Sistem ahli diperkenalkan di Tanah Melayu pada tahun 1951. Bagaimanakah sistem tersebut dapat memperkukuh perpaduan rakyat? A. Ahli dipantau oleh Suruhanjaya bebas. B. Undang-undang anti perkauman digubal. C. Ahli dilantik dalam kalangan pelbagai kaum. D. Mewajibkan penggunaan bahasa kebangsaan. Jadi, keanggotaan sistem ahli ni pada peringkat awal terdiri daripada berbilang kaum. Kalau pelajar tengok ada Datuk On Jaafar, ada Datuk EEC Turai Singgam, ada Dr. Lee Tiang King kan. Jadi jawapannya ialah C, iaitu ahli dilantik dalam kalangan pelbagai kaum. Soalan seterusnya ialah tokoh berikut telah dilantik memegang portfolio dalam sistem ahli. Datuk On bin Jaafar, Dr. Lee Tiang King, Datuk EEC Turai Singgam. Apakah persamaan tugas mereka dalam sistem tersebut? A. Menasihati raja dalam pentadbiran. B. Mencadangkan undang-undang. C. Merangka sistem pendidikan. D. Memajukan kegiatan ekonomi. Jadi tugas ahli ini dia. Yang cikgu sebut tadi. Jadi jawapannya, yang mana satu pelajar? Jawapannya ialah B. Mencadangkan undang-undang. Soalan seterusnya, tokoh berikut memberi sumbangan dalam pentadbiran negara sebelum merdeka. Datuk Mahmud Mat, Datuk EEC Turai Singgam, Dr. Lee Tiang King. Apakah sumbangan mereka? A. Menganggotai sistem ahli. B. Menubuhkan Parti Kemerdekaan Malaya. C. Menganjurkan konvensyen kebangsaan. D. Menjadi ahli Suruhanjaya RIT. Jadi jawapannya mestilah anggota sistem ahli, iaitu A. Apakah kepentingan sistem ahli yang diperkenalkan di Tanah Melayu pada tahun 1951? Jadi soalan ni dia nak kepentingan. A. Mengukuhkan kuasa penjajah. B. Memelihara hak peribumi. C. Melatih pemimpin dalam pentadbiran. D. Memperakui kuasa pembesar tempatan. Jadi jawapannya ialah melatih pemimpin dalam pentadbiran, iaitu C. Dan soalan seterusnya, apakah kepentingan pembentukan sistem di atas, iaitu sistem ahli? 1. Memperoleh kerakyatan yang sama. 2. Memulakan proses perpaduan. 3. Melatih berkerajaan sendiri. 4. Mendapatkan sokongan pembesar. Jadi jawapan mana yang betul? Pelajar rasa kepentingan dia. Adakah memperoleh kerakyatan sama? Salah kan? Memulakan proses perpaduan? Ya. 3. Melatih berkerajaan sendiri? Ya. Jadi jawapannya 2 dan 3, iaitu B. Okey, itu dia tajuk yang pertama, iaitu sistem ahli. Sistem ahli kemudian disusuli oleh pakatan murni. Apakah maksud pakatan murni? Pakatan murni merupakan usaha semua kaum di Tanah Melayu menghasilkan satu kerjasama dan tolak ansur politik melalui rundingan. Setiap kaum mempunyai tuntutan dan masalah tersendiri. Pakatan murni merupakan jalan penyelesaian untuk menyatupadukan pelbagai kaum. Sebab pada masa ni, negara kita sudah terdiri daripada masyarakat berbilang kaum. Jadi setiap masyarakat ni dia ada tuntutan dan masalah dia tersendiri. Contohnya, orang Melayu dia nak kekalkan hak istimewa dia sebagai penduduk asal Tanah Melayu. Manakala orang Cina dan India, dia inginkan kerakyatan sebagai penduduk di Tanah Melayu. Jadi, bagaimanakah masalah ini dapat diatasi? Masalah ini dapat diatasi melalui pakatan murni, iaitu satu kerjasama dan tolak ansur politik melalui rundingan. Okey, sebab British dah beri syarat kepada penduduk Tanah Melayu pada masa tersebut. Jikalau kemerdekaan hendak dicapai, mestilah rakyat Tanah Melayu bersatu padu terlebih dahulu. Jadi ini adalah usaha ke arah kemerdekaan. Okey, langkah pembentukan pakatan murni ataupun proses pembentukan pakatan murni. Langkah pertama, penubuhan jawatan kuasa hubungan antara kaum. JHAK, atau dalam bahasa Inggeris Communities Liaison Committee, CLC. Pada bulan Januari 1949, peringkat awal ditubuhkan. CLC terdiri daripada orang Melayu dan Cina, iaitu dua
bangsa utama pada masa ini di tanah Melayu. Orang Melayu bernaung di bawah UMNO, manakala orang Cina bernaung di bawah MCA. Ini adalah tokoh iaitu Datuk Onn Jaafar yang memimpin UMNO dan Tan Sri Tan Cheng Lock yang mewakili MCA. Kemudian pada Ogos 1949, CLC berlaku perubahan dalam CLC, iaitu CLC terdiri daripada 6 orang pemimpin Melayu, seorang wakil India, Sri Lanka, Serani dan Eropah dan 6 orang pemimpin Cina. CLC ataupun Community License Committee adalah permulaan kerjasama kaum di Persekutuan Tanah Melayu dan merupakan perubahan terhadap dasar UMNO kerana UMNO sanggup berunding dengan kaum lain untuk kepentingan masa depan negara. Menurut Datuk Onn Jaafar, perpaduan antara kaum patut menjadi asas kemerdekaan yang akan dicapai. Okey. Kemudian CLC telah bekerjasama dengan UMNO atau berunding dengan UMNO yang telah menghasilkan RIDA, Kerakyatan Negeri 1951 dan Pilihan Raya. Okey, ini keputusan yang telah dibuat oleh mesyuarat di antara CLC dengan UMNO. Okey, kita tengok RIDA. RIDA ini adalah Rural Industrial Development Authority ataupun Lembaga Pembangunan Industri Desa, telah ditubuhkan pada Oktober 1950. RIDA sekarang dikenali sebagai MARA. Okay? Jadi telah ditubuhkan RIDA untuk memajukan ekonomi, pendidikan masyarakat luar bandar terutama kaum Melayu. Jadi RIDA dia memberikan kelebihan kepada penduduk orang Melayu. Pengerusi pertamanya ialah Datuk Onn bin Jaafar. Kerakyatan Negeri 1951 akan diberikan kepada imigran ataupun kaum pendatang yang lahir di Persekutuan Tanah Melayu dengan syarat ibu dan bapanya telah menjadi rakyat Tanah Melayu. Pilihan raya. Setelah UMNO berunding dengan CLC, telah dijanjikan bahawa akan diadakan pilihan raya pada masa yang sesuai di peringkat perbandaran, negeri dan Majlis Perundangan Persekutuan. Langkah kedua, pakatan murni sebelum perikatan. Sebelum perikatan maksudnya sebelum tertubuhnya Parti Perikatan. Okey, Parti Perikatan sekarang ini dikenali sebagai Barisan Nasional. Itu perikatan. Pembukaan keahlian UMNO kepada bukan Melayu. Datuk Onn bin Jaafar telah mencadangkan supaya UMNO dibuka kepada orang bukan Melayu. Tetapi beliau telah dikecam dengan hebat kerana masyarakat Melayu enggan berkompromi untuk mengubah struktur UMNO. Beliau kemudiannya telah meninggalkan UMNO. Itu langkah kedua, pakatan murni. Langkah ketiga, kemudian Datuk Onn bin Jaafar telah menubuhkan Parti Kemerdekaan Malaya ataupun Independence Malayan Party yang menggunakan konsep kerjasama kaum dalam sebuah parti. IMP terbuka kepada semua kaum yang mahu bekerja untuk mencapai kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Datuk Onn Jaafar, dia telah membuat perubahan yang radikal kerana dia menyedari perubahan politik yang berlaku di Tanah Melayu pada ketika itu. Tetapi malangnya, IMP gagal mendapat sambutan daripada kaum Cina, India dan kaum lain di Tanah Melayu kerana mereka tidak merasakan bahawa mereka adalah satu bangsa Tanah Melayu. Perasaan sebagai satu bangsa Tanah Melayu tu masih belum kuat lagi di kalangan orang Cina dan India. Langkah keempat ialah penubuhan persidangan kebangsaan. Penubuhan persidangan kebangsaan oleh Sir Malcolm McDonald, iaitu Governor Jeneral Asia Tenggara di King's House Kuala Lumpur. Tujuan diadakan persidangan kebangsaan ni ialah untuk mencapai kerjasama politik bagi mengurangkan perasaan perkauman di kalangan penduduk Persekutuan Tanah Melayu. Persidangan kebangsaan telah diisytihar pada bulan April 1953 di Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dan pengerusinya ialah
Datuk Panglima Bukit Gantang dan disokong oleh beberapa orang menteri besar. Okey, ini Datuk Panglima Bukit Gantang. Dan di bawah ni ialah gambar Sir Malcolm McDonald. Okey, seterusnya langkah kelima pembentukan Pakatan Murni ialah penganjuran Konvensyen Kebangsaan. Tunku Abdul Rahman sebagai pemimpin UMNO telah menganjurkan Konvensyen Kebangsaan bersama MCA, dan konvensyen ini telah disertai pelbagai parti dan persatuan politik lain, dan kerjasama ini telah mengasaskan pembentukan Parti Perikatan. Inilah dia asas pembentukan Parti Perikatan, iaitu bermula dengan kerjasama UMNO dengan MCA. Okey, formula untuk mengingat fakta bagaimanakah proses ataupun langkah-langkah pembentukan Pakatan Murni. Dia bermula dengan JHAK, JAK ataupun Jawatan Kuasa Hubungan Antara Kaum. Pelajar boleh ingat juga CLC. Okey. Kemudian diikuti oleh UMNO, iaitu di sini merujuk kepada Datuk Onn bin Jaafar telah membuka keahlian UMNO kepada orang bukan Melayu. IMP, Penubuhan Parti Kemerdekaan Malaya atau IMP, Independence Malayan Party. Kemudian persidangan kebangsaan yang telah dianjurkan oleh Sir Malcolm McDonald. Kemudian konvensyen kebangsaan yang telah diadakan oleh Tunku Abdul Rahman, iaitu UMNO telah bekerjasama dengan MCA. Okey, inilah dia cara untuk mengingat fakta ataupun kata kunci dia. Okey. Ini adalah contoh latihan, iaitu cikgu pilih hari ini latihan struktur. Jelaskan maksud Pakatan Murni. 2 markah. Maksud Pakatan Murni. Ini soalan struktur. Jadi kalau garisan panjang macam ni kan, pelajar, jadi dia mesti gunakan, pelajar mesti jawab gunakan ayat yang lengkap lah. Jadi pelajar ambil ayat kata ayat mula tu daripada soalan kan. Maksud Pakatan Murni ialah usaha semua kaum di tanah Melayu menghasilkan satu kerjasama dan tolak ansur politik. Okey, usaha semua kaum 1 markah, kerjasama 1 markah, melalui rundingan 1 markah. Setiap kaum mempunyai tuntutan dan masalah tersendiri, tuntutan 1 markah. Pakatan Murni merupakan jalan penyelesaian untuk menyatupadukan pelbagai kaum, menyatupadukan 1 markah. Jadi pelajar dapat lebih daripada 2 markah, maksimum markah 2 markah. Soalan B, terangkan usaha yang telah dibuat untuk menjayakan Pakatan Murni sebelum merdeka. Okey, jadi kehendak soalan ni dia nak apa? Usaha yang telah dibuat untuk menjayakan Pakatan Murni, iaitu 2 markah. Jadi usaha ni maksudnya apa pelajar-pelajar? Maksudnya ialah langkah-langkah yang telah dibuat untuk menjayakan Pakatan Murni. Jadi pelajar ingat tak lagi tadi? Langkah-langkahnya ada 5. Ingat lagi yang pertama apa dia? Langkah yang pertama ialah JHAK. Kemudian langkah kedua ialah UMNO. Kemudian langkah ketiga ialah IMP. Langkah keempat ialah persidangan. Langkah kelima ialah konvensyen. Jadi inilah dia jawapannya. Tapi pelajar tak boleh tulis usaha yang telah dibuat ialah JHAK, UMNO, IMP, persidangan dan konvensyen. Kalau pelajar buat macam tu, pelajar takkan dapat markah penuh lah, iaitu 2 markah. Jadi kalau soalan struktur yang garisan panjang macam ni dan tidak ada 1 Roman, 2 Roman, A atau B ni, dia perlu gunakan ayat yang lengkap. Sama seperti menjawab soalan esei atau karangan sejarah. Jadi kita ambil ayat daripada soalan, iaitu usaha yang telah dibuat ialah penubuhan
jawatan kuasa hubungan antara kaum. Dan gunakan kata hubung lah. Datuk On Jaafar telah membuka keahlian UMNO kepada semua kaum. Seterusnya gunakan apa? Di sini ialah penanda wacana. Seterusnya Datuk On Jaafar telah menubuhkan Parti Kemerdekaan Malaya yang dibuka kepada semua kaum yang ingin bekerja untuk kemerdekaan. Titik. Pelajar ni dijawab setakat ni sahaja. Okey, ada tak lagi jawapan seterusnya? Ada kan, iaitu apa? Penubuhan persidangan kebangsaan, konvensyen kebangsaan. Kalau pelajar rasa dia nak tulis lagi, boleh. Pelajar boleh tulis lebih daripada garisan jawapan yang disediakan. Lagi banyak pelajar tulis, lagi banyak peluang untuk pelajar mendapat markah. Jadi kita tengok macam mana berapa pelajar markah yang pelajar ni dapat. Okey. Usaha yang telah dibuat ialah penubuhan jawatan kuasa hubungan antara kaum dan Datuk Jawatan Kuasa Hubungan Antara Kaum 1 markah. Datuk On Jaafar telah membuka keahlian UMNO kepada semua kaum 1 markah. Seterusnya, Datuk On Jaafar telah menubuhkan Parti Kemerdekaan Malaya 1 markah yang dibuka kepada semua kaum, 1 markah yang ingin bekerja untuk kemerdekaan. Okey. Jadi kehendak markah ni 2 markah, tapi pelajar boleh bagi 4. Jadi ini melebihi kehendak markah lah. Jadi calon pelajar ni dapat 2 markah penuh. Soalan C. Huraikan faktor kejayaan Pakatan Murni sebelum merdeka. 3 markah. Pelajar kehendak soalan ni ialah faktor kejayaan. Dia nak sebab berjayanya Pakatan Murni. Sebab apa Pakatan Murni boleh berjaya? Jadi sama juga garis panjang 3 markah, mesti bagi lebih daripada 3 jawapan pelajar. Jadi ambil ayat daripada soalan, faktor kejayaan Pakatan Murni. Pelajar rasa soalan ni bentuk apa? Soalan struktur ni kita boleh kategorikan sebagai kemahiran berfikir aras tinggi. Maksudnya pelajar boleh bagi idea pelajar sendiri. Jawapan yang pelajar rasa memang menjawab soalan ni. Contoh di sini yang pelajar ni bagi ialah faktor kejayaan Pakatan Murni ialah kerjasama yang padu daripada semua kaum. Kerjasama yang padu dan tolak ansur antara masyarakat berbilang kaum. Tolak ansur. Faktor seterusnya ialah kebijaksanaan pemimpin negara kita menyusun strategi kebijaksanaan dengan mengadakan rundingan dan perbincangan dengan pemimpin berbilang kaum. Jadi kita lihat pelajar ni dapat berapa markah? Kerjasama yang padu 1 markah. Tolak ansur 1 markah. Seterusnya kebijaksanaan pemimpin 1 markah. Rundingan 1 markah. Jadi pelajar ni dapat 4. Dia boleh beri jawapan dia 4 jawapan dia. Tapi markah 3 markah. Maksudnya calon mendapat markah maksima sebanyak 3 markah. Okey. Jadi dicadangkan untuk pelajar, kalau pelajar hendak cemerlang dalam menjawab soalan struktur, pelajar bagilah jawapan melebihi kehendak markah. Kalau dia nak 3 markah, bagi 4, 5 jawapan calon, bagi 6 supaya peluang untuk mendapat markah tu lebih banyak lagi. Ini ada pelajar nak 2 markah, dia bagi cukup-cukup 2 sahaja jawapan dia. Sedangkan dia ada idea lagi tapi dia tak tulis jawapan dia. Jadi ini merugikan pelajar tersebutlah. Peluang-peluang untuk mendapatkan markah yang tinggi dalam soalan struktur ni, terutamanya soalan kebat lah. Soalan kemahiran berfikir aras tinggi ni, pelajar pelajar boleh bagi idea, tapi dengan syarat pelajar faham kehendak soalan ni lah. Faktor ni ialah sebab kejayaan Pakatan Murni. Dan soalan seterusnya ialah mengapakah Pakatan Murni penting dalam pembentukan
negara dan bangsa Malaysia yang berdaulat. Jadi 3 markah. Apakah kehendak soalan ni? Mengapakah dia nak sebab? Mengapa? Sebab apa Pakatan Murni penting dalam pembentukan negara dan bangsa Malaysia yang berdaulat? Apa kepentingan Pakatan Murni kepada negara Malaysia? Jadi pelajar kena carilah apa kepentingan Pakatan Murni. Tengok jawapan calon ni. Pakatan Murni penting kerana sikap bertolak ansur antara kaum akan menyebabkan tiada pergaduhan antara rakyat dan negara kita akan aman makmur. Maksudnya kesan Pakatan Murni ialah tiada pergaduhan antara rakyat. Kesan Pakatan Murni ialah negara aman makmur. Seterusnya masyarakat yang bekerjasama. Kesan Pakatan Murni ialah masyarakat akan bekerjasama dan tidak mementingkan diri sendiri. Kesan Pakatan Murni ialah masyarakat tidak pentingkan diri sendiri. Akan menyebabkan negara kita maju. Kesan Pakatan Murni ialah negara kita akan maju dan dihormati oleh negara lain. Jadi kesan Pakatan Murni ialah negara kita akan dihormati oleh negara lain. Jadi cuba kita lihat berapa markah yang pelajar ni dapat. Sikap bertolak ansur 1 markah. Okey. Tiada pergaduhan 1 markah. Negara aman makmur 1 markah. Tidak pentingkan diri sendiri 1 markah. Maju, negara kita maju 1 markah. Dihormati oleh negara lain 1 markah. Jadi pelajar ni soalan ni dia nak 3 markah kan. Tapi pelajar dia boleh beri sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pelajar ni pelajar yang bagus lah. Cemerlang. Dia banyak idea. Dia banyak bila banyak idea, jadi jawapannya akan lebih jadi lebih panjang dan peluang dia untuk mendapat markah tu lebih tinggi. Jadi cikgu cadangkan kepada pelajar-pelajar kalau soalan struktur ni, terutama soalan kebat dan soalan fakta juga, pelajar bagilah jawapan melebihi kehendak markah. Jangan bagi cukup-cukup orang kata cukup-cukup makan saja. Kalau nak 3, bagi 3. Kalau nak 2, bagi 2. Jadi ini sebenarnya merugikan pelajar lah. Jadi ini satu tips untuk pelajar untuk menjawab soalan struktur. Bagilah jawapan melebihi kehendak markah. Okey. Jadi kita pada hari ini kita telah mempelajari 2 tajuk lah, iaitu yang pertama sistem ahli, yang kedua Pakatan Murni. Jadi keduanya saling berkaitan lah. Sistem ahli ni satu sistem yang British telah laksanakan untuk melatih penduduk tempatan ke arah berkerajaan sendiri. Kemudian penduduk Tanah Melayu pula mengadakan Pakatan Murni sebagai langkah persediaan ke arah berkerajaan sendiri, iaitu ada 5 langkah ke arah nak wujudkan Pakatan Murni ataupun perpaduan kaum di negara kita yang berasaskan sikap kerjasama dan tolak ansur politik. Jadi ada satu sesi lagi, iaitu hari ini cikgu akan buat quiz, iaitu quizzes dengan pelajar-pelajar. Jadi pelajar-pelajar sekarang ni bolehlah buka quizzes dekat Google, cuba cari quizzes dan soalan yang akan ditanya ni berdasarkan apa yang kita pelajari sebentar tadi lah, iaitu sistem ahli dan Pakatan Murni. Okey. Cikgu harap pelajar-pelajar tolong cari quizzes QUIZIZ dalam Google pelajar. Cari sekarang ni. Okey. Buka quizzes. Ini adalah nombor untuk pelajar masuk, iaitu 892-456. Cikgu harap pelajar-pelajar masukkan game code ni, iaitu 892-456. Ya. Masukkan 892-456. Okey, boleh guna joinmyquiz.com .
Okey. Okey, dah ada mula dah. Ada seorang dah masuk, Alia dah. Selamat datang Alia. Kalau boleh pelajar-pelajar masukkan nama sekolah juga. Boleh cikgu tahu sekolah mana, dari sekolah mana kan. Okey, Alia dah masuk dah. Okey, kita tunggu lagi. Mungkin dalam 10 orang ke kita boleh mula start. Okey, Alia dah masuk. Okey. Okey, kita tunggu lagi. Okey, pelajar-pelajar gunakan game enter game code ni dalam quizzes iaitu 892456. Okey, Said dari SMK Sama Gagah. Sekolah mana ni? SMK Sama Gagah. Kemudian lagi-lagi boleh cepat-cepat pelajar. Okey. 892456. Okey. Okey. Pelajar ingat kuis ni berkaitan dengan apa yang kita pelajari sebentar tadi iaitu sistem ahli dengan pakatan murni. Okey. Okey, boleh masuk lagi. Enter game code. Okey, Muhammad Nabil dah masuk. Muhammad Nabil. Okey, mungkin 3 lagi pelajar kita boleh mula sebab masa sedang ni 3 atau 4 pelajar lagi. 892456. Okey. Cepat. Okey. Kuis ni berkaitan dengan sistem ahli dan pakatan murni. Okey. Persimmon Truter. Oh, dari mana ni Persimmon Truter? Okey. Okey. Cikgu tunggu lagi. 892456. Masukkan game code. Okey. Okey. Boleh kita tunggu lagi. Okey, 2 orang lagi cikgu akan start dah. Sekarang ni kita ada 5. Alia, Said, SMK Sama Gagah, Muhammad Nabil, Persimmon Truter. Okey. Enter game code 892456. Okey, Danish. Okey. Danish dah masuk lagi. Okey. Tunggu seorang lagi, kita on Okey, kita ada M. Siapa M ni? Okey. Nak tunggu seorang lagi. 892456. Cikgu buka lagi. Satu minit lagi. Okey. 892456. Boleh join myquiz.com. Gunakan quizzes pelajar-pelajar. 892456. Quizzes mengenai sistem ahli dan pakatan murni. Okey. Okey, kalau setakat ni saja okey. Okey, ada lagi Rashid dah masuk. Okey, Rashid. Okey. Okey, kita boleh start Kita start quiz. Okey. Okey, kita tengok kedudukannya. Said SMK Sama Gagah di atas Okey. Semua ada 12 soalan pelajar Ada 12 soalan. video yang
Masih didahului oleh Said SMK sama Gagah. Di bawah nombor 2 ialah Sarah Q. Nombor 3 Muhammad Nabil. Okey, soalan ke-9 lah. Soalan yang ke-9. Okey. Nombor 1 Said SMK sama Gagah. Nombor 2 Sarah Q. Nombor 3 Civis Percival. Okey. Okey, sekarang ni Said SMK sama Gagah. Nombor 1, nombor 2 Sarah Q. Nombor 3 Muhammad Nabil. Ya, sekarang Alia naik nombor 2 tu. Nombor 1 Said SMK sama Gagah lagi. Nombor 2 Sarah Q. Nombor 3 Alia. Okey, kita dah dapat nombor 1 SMK, Said SMK sama Gagah. Nombor 2. Okey, dari segi markahnya, yang pertama ialah SMK Said sama Gagah. Yang kedua ialah Alia. Nombor 3 M. Okey. Okey, kita dah dapat pemenangnya dah. Iaitu nombor 1 Said SMK sama Gagah. Nombor 2 Alia masih belum habis menjawab no? Okey, Alia dah habis menjawab. Okey, nombor 2 Alia dan nombor 3 M. Jadi tahniah cikgu ucapkan kepada pelajar yang menyertai kuisis ni. Jadi cikgu ucapkan selamat berjaya, selamat meneruskan pembelajaran di rumah. Jadi sebelum cikgu habiskan slot cikgu pada hari ini, pesanan cikgu, stay at home, okay. Thank you frontliner, dan juga hashtag Perlis Mengaji. Sekian, terima kasih. Okay. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh
Al-Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih.